Jadi tahun ni Redmi telah mengeluarkan untuk siri Redmi Note mereka. Cumanya ada yang tertanya-tanya, adakah patut ambil Redmi Note yang paling basic ataupun Redmi Note 11 Pro? Jadi adakah yang basic ni lebih berbala ataupun yang Pro ni yang sangat-sangat berbala untuk nilai wang? Jadi jom kita versus. Assalamualaikum dan hai. Sebenarnya dah lama saya tak buat untuk segmen versus ni, dan kali ni saya rasa mungkin ada yang tertanya-tanya. Lagipun ini satu kelas mid-range yang sama, cuma kelas harga dia berbeza kat sini lah. Jadi siapa yang patut memiliki Redmi Note 11 Pro dan siapa patut memiliki Redmi Note 11? Tapi kita tengok pada harga dia dulu, sebab kalau kat sini memang persaingan dia agak besar. Jadi untuk harga Redmi Note 11 dijual sekitar 749 hingga RM799. Buat ada yang dia ada ialah sama ada 4GB RAM ataupun 6GB RAM. Memori dia tetap 128GB dekat sini. Kemudian kita ada juga untuk Redmi Note 11 Pro 5G ni. Okey, harga dijual ialah untuk harga asal tak ada promo ialah RM1,199 hingga RM1,299. Yang ini pun anda kena pilih sama ada 6GB RAM ataupun 8GB RAM. Jadi perbezaan untuk kedua-dua peranti ni jurang dia ialah sekitar RM400 ke RM500. Jadi first kali kita nak tengok bak dia punya skrin terlebih dahulu. Okey, kalau tengok pada jauh pun kita dah tahu skrin mana yang lebih besar, yang mana lebih luas. Dekat Redmi Note 11 ni dia ada skrin bersaiz 6.43 inci kat sini dan dia ialah AMOLED. Berbanding dengan Redmi Note 11 Pro, dia ialah 6.67 inci tapi still AMOLED. Jadi perbezaan skrin kat sini memang ketara. Kemudian nak tahu, kat sini ada 90Hz untuk refresh rate dan ini ialah 120Hz untuk refresh rate. Dan dia juga ada ketahanan skrin yang berbeza. Macam kat sini kita ada Corning Gorilla 3 saja yang basic dan inilah Corning Gorilla Glass 5. Ketahanan dia lebih mantap dekat sini. Dan tambahan untuk Redmi Note 11 Pro kita, dia ada HDR10. Jadi sokongan untuk anda layan Netflix dan sebagainya lebih cun kat sini. Dah ada certified. Jadi bab skrin ni bagi saya tak ada masalah nak pilih yang mana. Cuma bagi anda yang mana anda suka, adakah saiz skrin yang lebih kecil ataupun yang besar kat sini. Dan untuk dia punya rekaan dia, saiz dia kalau tengok memang ini lebih kecil, ini lebih besar. Yang ini boleh pegang sebelah tangan tanpa ada masalah. Yang ini anda kena pegang sebelah tangan tapi macam tak muat tangan. Rekaan dia kat bahagian belakang pula kat sini memang nampak plain, memang nampak basic. Dia ialah plastik semata-mata. Kecuali kat bahagian belakang untuk Redmi Note 11 Pro, dia ialah glass dan juga dia ada polikarbonat. Jadi ini nampak lebih premium dekat sini, nampak lebih cantik, comel. Dan rekaan dia juga kalau dekat sini dia rasa macam bulat sikit tau. Dia tak rasa macam batu. Kat sini dia rasa macam bersegi sikit dan agak tebal. Tapi untuk pegang kedua-duanya saya rasa selesa. Tapi yang ini Redmi Note 11 lebih selesa sebab anda pegang sebelah tangan pun tak ada masalah. Saiz dia kecil. Jadi untuk berat pun ada beza kat sini. Yang ini lebih berat sekitar 202 gram, yang ini 179 gram. Jadi untuk anda pegang sebelah tangan tu, yang ini lebih selesa lah. Yang ini macam bagi anda yang tak kisah, okey, tak apa. Jadi dari segi prestasi pula, okey, dekat sini memang berbeza lah. First kali kalau tengok untuk AnTuTu test, untuk Redmi Note 11 sekitar 248 kita dapat dia punya point. Tapi untuk Redmi Note 11 kita dapat sekitar 405 point, yang mana lebih seganda dekat sini. Hampir lah, tak adalah sekali ganda sangat kan. Tapi still performance dia lebih jauh meninggalkan Redmi Note 11. Kita pun tahu ini menggunakan Snapdragon 680, yang ini 695. Walaupun kedua-duanya ialah 6 nanometer tapi prestasi dia berbeza. 695 yang ada untuk Redmi Note 11 Pro ni lebih padu, boleh tapau untuk siri 7 yang ada untuk tahun lepas, tapi bukan untuk 680. Jadi kalau anda mementingkan prestasi kat sini, saya lebih sarankan Redmi Note 11 Pro 5G. Pada anda yang gemarkan gaming, saya boleh katakan gaming memang ada perbezaan kat sini. Untuk Redmi Note 11 gaming dia just so-so saja. Grafik yang boleh gunakan adalah tahap rendah dan bagi saya tak berapa perform jugalah untuk gaming. Walaupun suhu dia agak sejuk kat sini. Tapi untuk 11 Pro kat sini, suhu dia pun sejuk kat sini. Tapi dia punya prestasi gaming lebih jauh meninggalkan 11. Anda boleh tengoklah untuk beberapa jenis game kat sini ada perbezaan dari segi grafik berbanding 11 dan juga 11 Pro. Dan untuk permainan yang lebih lama, 11 Pro lebih perform. Sama pula kalau anda beli jenis varian 8GB RAM yang anda paling suka kan, saya lebih sarankan ambil yang prestasi lebih baik. Sebab untuk long term, kita punya gaming ni akan makin lama makin rancak, grafik dia makin padu. Jadi saya lebih suggestkan 11 Pro kalau nak main game. Beralih untuk bateri, dekat sini kedua-duanya ada 5000 mAh bateri, tetapi ada perbezaan dari segi dia punya fast charging. Yang dibekalkan dalam kotak untuk Redmi Note 11 ialah 33W dan yang ini ialah 67W untuk Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi untuk penggunaan bateri saya boleh katakan sebenarnya dia lebih kurang jugalah. Sebab dekat sini walaupun ada 5000 mAh tapi
dia punya skrin kecil kan, dia punya ketahanan bateri tu lagi power. Untuk Redmi Note 11 Pro 5G pula, dia bukan satu masalah walaupun dia ada bateri yang agak sama 5000 mAh dengan Redmi Note 11, tapi kat sini dia guna power yang lebih. Snapdragon 695 dia gunakan kuasa yang lebih sebab prestasi yang lebih cantik kat sini, dan dia ada skrin yang lebih besar. Cumanya anda tak perlu risau, 66 watt tu tak sampai sejam pun dah penuh dah fast charging dia kat sini. Jadi bateri dia kalau anda ada plug dia okey. Beralih untuk kamera, dekat sini kita ada yang ini ialah paling basic iaitu 50 megapiksel dan ini ialah 108 megapiksel. Sebenarnya tak adalah basic sangat. Sebenarnya untuk perbezaan dia, kelengkapan dia tak terlalu banyak beza sangat kat sini kalau tengok side by side. Tapi kalau tengok lebih detail dekat 11 Pro ni, warna dia lebih cantik kat sini. Saya boleh katakan tangkapan 11 Pro ni lebih tersusun lah kat sini berbanding dengan 11, dan sharpness lebih kepada 11 Pro. Tangan malam pun saya boleh katakan 11 Pro ni lebih cantik kat sini lah. Walaupun dia bukanlah yang terbaik dalam kelasnya, tapi kalau nak bandingkan dengan 11 memang ada beza sikit lah. Cuma mungkin setengah orang tak dapat bezakan, dia hampir sama. Mengenai video pula, kedua-dua peranti ni agak mengecewakan lah. 11 mungkin tak kecewa, tapi 11 Pro ni paling kecewa sebab tak ada 4K. Semuanya 1080p saja dekat sini. Tetapi ada perbezaan dari segi rakaman video kat sini. Untuk rakaman 11 Pro lebih cantik kat sini, lebih sharp kat sini, dan gegaran dia agak kurang berbanding dengan 11. Jadi kalau anda mementingkan kamera dan juga video, saya lebih sarankan ke 11 Pro. Tapi kalau anda tak apa kisah sangat kan, mungkin anda rasa macam alah tak apa, kamera kalau buruk sikit pun tak apa. 11 pun dah cukup sebenarnya. Kamera dia pun cantik. Tambahan kat sini, Redmi Note 11 menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi dia punya Bluetooth 5.0 ni agak ketinggalan sikit lah berbanding dengan 11 Pro 5.2. Jadi ada kodek audio yang lebih bagus dan juga lebih banyak pilihan. Tapi ada juga persamaan yang saya rasa memang cukup bagus yang ditampilkan oleh Redmi. Antaranya ialah IR raster, stereo speaker dan juga headphone jack. Jadi secara kesimpulannya saya boleh katakan kat sini lah, dia memang ada jurang harga yang agak banyak dan juga jurang dari segi prestasi dan juga kamera dekat sini. Jadi nak mementingkan prestasi dan kamera, anda pergi ke Redmi Note 11 Pro. Tetapi tak semestinya Redmi Note 11 ni satu peranti yang boleh katakan tak syok, sebab yang ini pun agak bagus dengan skrin AMOLED dia dengan ciri-ciri yang hampir untuk kerja 11 Pro. Dan bagi anda yang ada bajet yang agak kecil kat sini, 11 mungkin sesuai untuk anda. Ditambah dengan phone yang kecil, comel dan anda boleh pegang sebelah tangan. Jadi apa pendapat anda? Yang mana lebih berbaloi? Kalau tanya saya lebih gemarkan 11. Tapi kalau nak mementingkan ciri-ciri yang lebih pro, pergi ke 11 Pro 5G. Tinggalkan pendapat anda dekat bahagian bawah dan macam biasanya lupa like, subscribe dengan share. Terima kasih. Jumpa lagi.